Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua panel jemputan. Saya Nona Dida Balkis binti Nurizi, pengacara dari stesen Maha Digital Studio. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah adakah manusia punca bumi musnah? Pencemaran alam sekitar bermaksud perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, kimia, biologi atau mana-mana bahagian alam sekitar. Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa masalah ini akan menjadi satu krisis nasional sekiranya tiada langkah yang proaktif diambil bagi membantaras masalah pencemaran mulai sekarang. Oleh itu, bagi membincangkan fenomena buruk ini dengan lebih spesifik dan bermaklumat, penganjur telah menjemput 3 orang tokoh yang terlibat secara langsung dengan alam sekitar, iaitu di kanan saya, Puan Nurin Farisha, Menteri Alam Sekitar, di kiri saya pula, Puan Nurul Azim, Jabatan Alam Sekitar, di hujung sekali, Encik Adik Muzaffar, NGO Badan Bukan Kerajaan. Selamat datang semuanya ke majlis ini. Baiklah, semua yang berlaku mesti ada punca-puncanya. Begitu juga dengan isu ini. Terlalu banyak pendapat yang diberikan tentang pencemaran alam. Oleh itu, mari kita dengarkan pendapat Puan Nurin Farisha berkaitan persoalan ini. Silakan Puan Nurin. Terima kasih Tuan Pengerusi. Seperti yang kita tahu di negara kita, pencemaran air sekitar bukanlah satu perkara yang baru di negara ini. Malah masalah ini yang berpunca daripada kepesatan pembangunan negara yang semakin meningkat dan makin rumit untuk ditangani. Faktor utama yang menyebabkan pencemaran udara di negara kita ialah pelepasan gas-gas toksik yang berbahaya daripada kilang besi, daripada kilang-kilang, contohnya kilang besi dan kilang simen. Kilang-kilang seperti kilang besi dan kilang simen melepaskan banyak gas yang berbahaya seperti gas karbon monoksida dan karbon dioksida dalam proses pembuatannya, dan itu sangat membahayakan. Dan kita juga tahu rakyat Malaysia jarang dan tidak gemar untuk menaiki kenderaan awam di Malaysia kerana mereka semua mampu dan hampir boleh dikatakan hampir semua rakyat Malaysia memiliki kenderaan. Jadi mereka lebih memilih untuk menaiki kenderaan sendiri, dan jika banyak kenderaan berada di atas jalan, dan itu menjadi satu masalah dan meningkatkan pencemaran udara di negara kita. Selain itu, pembakaran terbuka juga menjadi satu faktor terjadinya pencemaran udara. Pembakaran terbuka di negara kita selalunya terjadi akibat pertanian pindah dan pembukaan tapak perumahan yang baru. Di negara Malaysia semakin lama semakin ramai penduduk, dan tidak hairanlah tapak pembinaan rumah harus diadakan lebih banyak kerana permintaan tempat perlindungan yang makin banyak sekarang. Dan bukan itu sahaja, sebagai contoh, negara jiran kita iaitu negara Indonesia, selalu terjadi pembakaran dan ianya menyebabkan jerebu ke negara mereka. Jadi kita mengambil langkah berjaga-jaga disebabkan kita mengambil iktibar daripada negara mereka. Dan di negara kita juga sekarang ini berlakunya fenomena hujan asid. Hujan asid itu selalunya berlaku di kawasan perindustrian disebabkan kawasan tersebut banyak melepaskan gas-gas yang berbahaya. Gas-gas beracun seperti gas karbon monoksida, karbon dioksida dan sulfur dioksida banyak dilepaskan. Dan untuk pengetahuan anda semua, sulfur dioksida jika hujan dia akan mencair dalam titisan hujan dan akan menjadikan hujan asid.
Hujan asid itu jika terkena dengan bangunan itu sendiri akan mudah terhakis, dan jika terkena dengan kulit kita sendiri, ianya juga akan membuatkan kita senang dan mudah untuk mendapat penyakit. Benar apa yang Puan Farisha katakan itu tadi. Selain itu, sikap masyarakat juga merupakan penyebab pencemaran alam sekitar ini berlaku. Kebanyakan masyarakat menganggap sungai ini tempat pembuangan sampah. Apabila sampah telah dipenuhi dalam sungai, mereka tidak mahu membersihkannya, dan akhirnya sungai menjadi kotor dan tersumbat. Banjir kilat pun boleh berlaku apabila hujan turun dengan lebat dan secara berterusan. Di samping itu, terdapat segelintir pekerja syarikat kapalan membuang minyak hitam ke dalam laut semasa kapal sedang berlayar. Tujuan mereka membuang minyak hitam ke dalam laut semasa kapal sedang berlayar adalah untuk menjimatkan kos melupuskan minyak hitam. Akibatnya, laut akan tercemar dan hidupan akuatik juga akan terjejas. Terima kasih Puan Nurini Farisha dan Encik Adik Muzaffar atas pandangan yang bernas itu. Jika diteliti, memang benar pencemaran banyak dicetuskan oleh manusia sendiri. Yang menyedihkan, semua penduduk dunia merasai kesan negatifnya, sedangkan yang melakukannya hanyalah segelintir manusia. Bagi melihat sejauh mana fenomena buruk pencemaran ini, saya menjemput Puan Nurul Azrin untuk membincangkan persoalan ini. Terima kasih saudari pengerusi. Sedewasa ini, pencemaran alam sekitar sekian hari kian makin bertambah serius. Pencemaran alam sekitar telah membanyak kesan kepada insan, malah kepada flora dan fauna. Pertamanya, pencemaran udara seperti jerebu banyak menjejaskan aktiviti harian kita. Di kawasan yang mengalami jerebu dengan serius, penglihatan kita dihadkan. Kita hanya dapat melihat objek dalam lingkungan 100 meter. Cuba bayangkan, semasa kita memandu, kita tidak dapat melihat kenderaan di hadapan kita. Peluang berlaku kemalangan jalan raya akan bertambah dan kadar kemalangan jalan raya akan meningkat, seterusnya mengancam nyawa kita. Seterusnya, pencemaran seperti pencemaran air telah menyebabkan nyawa manusia dan haiwan terancam dan bagai telur di hujung tanduk. Bahan toksik dan asid yang mengalir ke dalam sungai menyebabkan kehidupan akuatik musnah dan bekalan sumber air dan sumber makanan menjadi beracun. Apabila kita makan dan minum makanan dan air yang tercemar ini, kita akan turut diracun dan nyawa kita akan tergugat. Selain itu, pembuangan sampah ke dalam sungai menyebabkan sungai menjadi busuk dan keindahan terjejas. Ini bukan sahaja mencemarkan sumber air, malah membawa ketidakselesaan kepada penduduk yang mendiami di kawasan tersebut. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Puan Azrin tadi. Izinkan saya melontar satu dua pendapat daripada saya. Melihat kesan buruk pencemaran ini, saya mendapat bahawa semua rakyat Malaysia telah mengetahui dan menontonnya di televisyen atau di internet. Kesan yang amat dirasai sekarang akibat pencemaran udara ialah pemanasan global. Pemanasan global telah mengubah iklim dan cuaca dunia. Ribut taufan misalnya berlaku dengan amat kerap sekali. Selain itu, berlakunya pencemaran serius secara global seperti kesar rumah hijau, pemusnahan ozon dan hujan asid. Sementara itu, pengeluaran gas monoksida iaitu sejenis gas yang berbahaya yang boleh membunuh sekiranya terperangkap dalam satu kawasan yang tertutup. Terima kasih Puan Nurul Azrin dan Puan Nurini Farisha. Nampaknya kesan pencemaran ini bukanlah sekadar berlaku di negara kita yang tidak diselia rapi ini. Oleh itu, beberapa langkah perlu dikenal pasti bagi mengatasi masalah ini. Saya menjemput Encik Adik Muzaffar untuk memperkatakan langkah-langkah yang akan diambil oleh pihaknya. Silakan Encik. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa kegiatan manusia
dalam mengejar pembangunan dan kemajuan telah menyebabkan pencemaran alam sekitar ini berlaku. Negara-negara yang sedang membangun seperti negara kita iaitu Malaysia memerlukan pembangunan walaupun terpaksa mengorbankan alam sekitar pada kadar tertentu. Pencemaran alam sekitar ini semakin hari semakin serius. Bagi menangani masalah ini, terdapat langkah-langkah yang efektif telah diambil daripada pelbagai pihak. Antaranya, pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang dengan lebih tegas dan menjatuhkan hukuman dengan lebih berat. Sebagai contoh, jika seseorang itu membakar secara terbuka, pihak berkuasa perlu menangkap dan dikenakan kompaun sebanyak RM2,000 Malaysia ataupun dipenjarakan tidak kurang daripada setahun. Selain itu, pihak sekolah perlu memperkenalkan pendidikan alam sekitar kepada murid-murid sekolah. Pendidikan ini menjurus ke arah pengekalan alam yang sejahtera. Satu kurikulum perlu ditubuhkan agar pendedahan yang sistematik dapat dilaksanakan. Kurikulum ini juga boleh diselit dalam subjek-subjek lain ataupun boleh dijadikan sebagai mata pelajaran khusus. Langkah ini akan mengatasi masalah pencemaran alam sekitar pada masa akan datang. Jadi, pengenalan kepada pendidikan alam sekitar ini merupakan salah satu langkah untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Bak kata pepatah, lentur buluh biarlah dari rebungnya. Di samping itu, kempen Cintai Alam Sekitar perlu diadakan. Kempen-kempen tersebut berfungsi untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan dan kesan menjaga alam. Jika pemimpin-pemimpin politik berceramah di depan masyarakat dan menjadi teladan kepada masyarakat, kempen ini akan berlangsung dengan jayanya di bumi tatkala memberi kesedaran kepada manusia tentang kepentingan dan kesan menjaga alam sekitar. Izinkan saya mencelah Puan Pengerusi. Silakan Pengerusi. Akhir sekali, langkah untuk mengatasi pencemaran alam sekitar seterusnya ialah pihak kerajaan perlu melakukan kempen dengan lebih berkesan. Kempen merupakan kaedah yang paling berkesan untuk menyampaikan satu maklumat tentang pelbagai perkara dari pihak kerajaan kepada penduduk. Pelbagai media masa dapat digunakan untuk menjadi wadah penyampaian pelbagai perkara. Pelbagai media bahasa dapat digunakan sebagai contoh televisyen dan majalah. Bagi pendapat saya, televisyen merupakan satu media yang paling dekat dengan kita kerana boleh dikatakan setiap buah rumah di Malaysia mempunyai televisyen yang tersendiri. Oleh itu, televisyen wajar digunakan sebaik-baiknya untuk menjadi wadah penyampaian maklumat kepada penduduk. Bukan itu saja, media-media lain seperti radio dan surat khabar juga wajar digunakan sepenuhnya untuk menjadi wadah kempen penjagaan alam sekitar. Selama ini, kempen yang dilaksanakan tidak begitu berkesan kerana pihak terbabit hanya melakukan kempen itu sambil lewa, tidak ubah seperti pahat dengan pendukul. Oleh yang demikian, kempen yang dilakukan dengan lebih berkesan dan dijalankan dengan bersungguh-sungguh dapat mengatasi masalah pencemaran alam sekitar di negara kita ini. Demikianlah pandangan-pandangan daripada panel jemputan kita pada kali ini. Kesimpulannya, sekiranya kerajaan benar-benar serius dalam usaha membantaras masalah pencemaran ini, langkah-langkah yang sungguh harus diambil demi generasi akan datang. Tiada gunanya pelbagai akta digubal jika tiada keazaman untuk menguatkuasakan akta-akta tersebut. Setiap orang harus sedar tentang kepentingan menghargai alam sekitar dan perlunya usaha mengatasinya agar bumi yang kita diami ini sentiasa selamat dan bebas daripada pencemaran.
Semoga segala maklumat yang kita peroleh dalam majlis ilmu kali ini dapat memberikan kesedaran pada kita semua. Sekian, terima kasih.